Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dihormati sekalian, kita berjumpa lagi dalam ruangan 30 bisikan hati isteri. Saudara rasanya saudara sudah mendengar 30 luahan perasaan suami. Sekarang mendengar pula 30 bisikan hati isteri. Dah sampai kepada yang ke-12 sekarang ini, iaitu suamiku, bersedialah mengakui kesilapanmu. Wahai suamiku, bersedialah mengakui kesilapanmu. Pertama, saudara, tak ada manusia dalam dunia yang tak silap. Tak ada manusia yang maksum kecuali Nabi Muhammad SAW, para nabi, para rasul maksum. Kita ni, Allah punya banyaklah silap, punya banyaklah dosa. Dosa siang, dosa malam, dosa kecil, dosa besar. Silap dengan ayah, silap dengan mak, silap dengan isteri, silap dengan suami, silap dengan anak, silap dengan bos, silap dengan pekerja bawahan, silap dengan mak mentua, silap dengan bapa mentua. Saudara-saudara, yang cantiknya, semangat yang paling cantik sekali sebagai seorang manusia, cepat-cepatlah mengakui kesilapan. Pandang muka isteri, Ma, I'm very sorry. I'm very sorry. Ya. Saya sangat memohon maaf. Saya silap. Memang saya silap. Saya silap tadi. Ya. Bila saya menuduh awak tadi, saya silap. Pertama, saya tak kaji. Kedua, saya tak selidik. Ketiga, saya tak tanya. Keempat, saya tak tanya anak-anak. Kelima, saya tak tanya jiran-jiran. Keenam, saya tak tengok persekitaran ketika itu. Ketujuh, saya tak tahu apa yang berlaku ketika itu dan saya pun tak mengambil iktibar daripada apa yang telah berlaku. Dan saya tuduh awak sebagai begitu, saya silap. Minta maaf, minta maaf. Pegang dia, pandang muka dia, pegang dagu dia, dekati dia, pujuk dia, gosok-gosok bahu dia, rapat-rapatkan tubuh kita dengan dia, peluk dia, ciumi dia. Ini yang perlu dilakukan. Saudara, kalau saudara melakukan benda yang macam ini bukan kelemahan. Saya nak nafikan ini kelemahan. Ada orang mengatakan kalau kita melakukan kesilapan ini kelemahan. No, inilah kekuatan. Kalau kita tak melakukan kesilapan, akhirnya kita ni menonjol-nonjolkan ego, sombong, bongkak. Inilah jadinya. Kesilapan akan meningkat menjadi sombong. Sombong meningkat jadi bongkak. Bongkak meningkat jadi angkuh. Wanita mana hendak suami yang angkuh? Perempuan mana hendak suami yang bongkak? Isteri mana hendak suami yang sombong? Maka sebab itu, para penonton yang dirahmati sekalian, isteri minta sangat ni, wahai suamiku, bersedialah mengakui kesilapanmu. Kan cantik. Saya dah bagi contoh tadi. Dan dalam hidup ni, kesilapan kita dengan betul dan silap, ada penulis mengatakan 50-50. 50 betul adalah 50 silap. Mungkin betul pada kita, silap pada dia. Mungkin betul pada anak-anak, silap pada kita. Mungkin betul kepada bapa mentua, silap kepada mak mentua. Mungkin betul kepada ibu dan ayah, silap kepada anak-anak. Mungkin betul kepada bos, silap kepada pekerja. Mungkin betul pada pekerja, silap kepada bos. Ini berlaku. Sebab itu kita harapkan dalam kehidupan ini, kalau kita dapat memahami jejak kehidupan yang seperti ini, maka kita pun cepat faham keadaan, cepat faham situasi, mengapa kita mesti mengakui kesilapan kita. Saya nak menyebutkan, akhirnya saya nak yakinkan diri saya, nak yakinkan saudara, mengakui kesilapan itu gentleman. Mengakui kesilapan itu anak jantan. Mengakui kesilapan itu saudara ada harga diri. Mengakui kesilapan itu
saudara berterus terang dan ikhlas dan jujur, orang faham keikhlasan dan kejujuran saudara. Mengakui kesilapan itu, saudara belajar sebenarnya. Mengakui kesilapan itu, saudara-saudara sedang ditunjuk oleh satu petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan semua orang boleh mengaku kesilapan. Firaun sukar nak mengaku kesilapan. Namrud sukar nak mengaku kesilapan. Bahkan musuh-musuh para nabi, para rasul, musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misalnya sukar nak mengakui kesilapan. Apalah salahnya sebentar dalam hidup ini kita mengakui kesilapan kita. Untuk itu, mestilah yang pertama kita ada komitmen terhadap pasangan dan perhubungan kita dengan pasangan kita. Baru mudah kita nak mengakui kesilapan dan memohon maaf kepadanya. Yang kedua, mempelbagaikan cara dengan teknik-teknik yang bukan lisan. Teknik-teknik yang bukan lisan. Non-verbal teknik untuk kita mengakui kesilapan kita. Kita berdekati isteri kita, bisikkan ke telinganya, peluk dia, cium dia sambil kita mengakukan kesilapan yang kita lakukan. Memohon maaf dalam berbagai-bagai bentuk. Tapi yang cantiknya kita memohon maaf ni pandang muka. Kalau anak-anak, pandang muka anak-anak. Kita mohon maaf keterlanjuran kita dengan penuh keikhlasan dan kejujuran. Kemudian memohon maaf melalui nota ringkas atau kad ucapan. Kalau kita terlalu sukar nak memohon maaf atas beberapa perkara, boleh kita layangkan sedikit kad kepada mereka, boleh kita tulis SMS kepada mereka dan sebagainya sebagai mewakili diri kita. Tapi apapun yang cantiknya, muka face to face memandang mereka dan mengakui kesilapan, mata pandang mata, kan bola mata dengan bola mata, bola hati dengan bola hati. Dan akhirnya segera memohon kemaafan. Segera. Macam kita juga kalau kita bersalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, segera bertaubat dengan taubat nasuha pada kesalahan dan dosa-dosa yang kamu lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dosa-dosa yang dilakukan sesama hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam konteks kita, isteri dengan suami, suami dengan isteri, ibu bapa dengan anak-anak, anak-anak dengan ibu bapa. Cukup setakat itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.